Selamat sejahtera, selamat pagi, selamat petang, siang malam semua. Hari ini saya akan menceritakan mengenai PLC, iaitu Programmable Logic Controller. Tapi saya akan lebih fokuskan pada penggunaan domestik. Pengenalan. PLC ialah sebuah sistem pengendalian yang terdiri daripada sebuah komputer digital industri. Mesin ini berfungsi berasaskan robot dan kawalan AI, iaitu Artificial Intelligence. Selain itu, ia boleh dilaraskan secara automatik melalui fungsi-fungsi tertentu dan secara manual yang kita sendiri setkan untuk fungsi-fungsi dia. Antara syarikat terawal yang menggunakan PLC di Malaysia ialah syarikat Proton. Antara yang terawal yang guna ni macam saya cakap Proton, iaitu pada tahun 1998 macam tu lah, dia dah start menggunakan PLC ni secara ringkas. Iaitu tujuan utama dia ialah untuk mengendalikan perpasangan bahagian kereta dengan quality check untuk setiap bahan-bahan yang digunakan. So kita tak pelik lah kalau Proton declare, dia kata dia dalam proses untuk ke Industrial Revolution 5.0. Seterusnya PLC ni terbagi kepada 3 jenis, iaitu Compact PLC, Modular PLC dengan Plug-in Card PLC. Yang pertama ialah saya nak terangkan mengenai Compact PLC. Compact PLC ni dia merupakan binaan PLC yang paling ringkas lah, iaitu dia sebuah sistem yang dicipta untuk sesuatu fungsi yang tidak boleh diubah. Dalam ni kita, kalau kawan-kawan semua boleh baca, ia ada tulis sistem asas yang boleh diselaraskan secara tetap dan tidak boleh diubah. So dia dah ada satu built-in system untuk control apa yang dia nak kawal, Programmable Logic Control yang dia nak kawal. Seterusnya Modular PLC. Model PLC ni dia canggih sikit sebab dia merupakan sebuah PLC yang boleh kita pakai untuk plug in sesuatu function yang berbeza. Di Modular PLC ni dia ibarat rangka PLC. So apa yang kita nak, kita jangan masukkan input, nanti dia akan hasilkan output yang kita nak. So dia lebih canggih lah berbanding dengan Compact PLC. Yang ketiga ialah Plug-in Card PLC. Plug-in Card PLC ni dia yang paling canggih sebab dia punya fungsi dia sebagai rangka, tapi nak masukkan sesuatu input atau data ni, kita just guna card, slot in, lepas tu kita set apa yang kita nak, dah boleh pakai dah. So tak payah nak susah-susah nak set manual semua, dia dah memang ada built-in dalam card untuk apa yang kita nak guna pakai. Ni merupakan contoh Compact PLC. Kita boleh nampak design dia ringkas. Yang bawah tu adalah output, yang atas tu adalah input dia. So dia dah set up macam tu, fix, tak boleh ubah. Yang ni pula Modular PLC. Nampak dia ada slot-slot yang berbeza-beza untuk kita key yang warna-warni. Ada warna biru, merah, biru lagi, orange, lepas tu warna macam purple sikit. So yang ni canggih lah, dia masukkan satu sistem untuk jalankan benda ni. Seterusnya yang ni yang paling baru sekali, iaitu Plug-in Card PLC. Kita boleh nampak dalam tu ada banyak-banyak slot. So yang tu just kita masukkan card, betul kita set upkan dia dekat setting tepi tu, kita boleh nampak. Seterusnya kebaikan dan kelemahan PLC. Kebaikan dia yang pertama ialah dia ada satu binaan yang kita panggil dia macam rugged lah. Fungsi dia memang rugged, dia memang tahan untuk macam-macam, contoh tekanan tinggi ke gegaran, tahan panas, semua ada. Sebab pemasangan yang ringkas lah. Untuk pemasangan ringkas ni maksud dia just memerlukan input, lepas tu output, setting dia semua ada dekat situ. Kalau macam jenis yang plug-in card tu lagi simple, just masukkan card, lepas tu pilih mana kita nak pakai. Yang ketiga ialah dia mudah diprogramkan dan mudah difahami. Itu macam saya cakap tadi lah, biasanya dekat alat-alat PLC ni dia memang ada setup format dia. So kita tak perlu nak pening-pening kepala nak setup sendiri, sebab dia dah ada kod dalam tu yang dia akan baca.
Okey, kelemahan dia. Okey, kelemahan yang pertama ialah dia merupakan sistem untuk sambungan kabel dia agak leceh lah. Sebab macam kita tengok dalam gambar tadi, macam ni kan. Contoh dia, gambar yang ni nampak, kita boleh nampak banyak-banyak apa, orang panggil slot untuk masukkan kabel. So dia akan jadi nampak macam messy lah, agak kecah kerja dia. Okey. Kelemahan seterusnya ialah kesukaran dalam menukar atau mengubah suai papan utama. Okey, macam papan utama ni macam modular compact PLC tu kan. Modular dengan plug-in card PLC. Dia dah memang built-in macam tu. So kalau kita nak ubah suai tu susah. Dia kena orang yang betul-betul profesional je boleh kendalikan dia. Dengan dia ada agak leceh lah, sebab benda tak selalu pakai kan kalau macam orang biasa macam kita. Okey, yang ketiga, dia memerlukan orang yang berkompeten dan berkemahiran tinggi dan khas dalam bidang ni. Sebab benda ni memang agak rumit. Dia bukan suatu benda yang simple macam kita tengok. Sebab dia ada coding dia, program dia untuk jadikan dia. Okey, seterusnya kita membincangkan mengenai revolusi terkini PLC. Okey, revolusi terkini PLC ialah dia nak cuba kejar dengan IR 6.0. So iaitu menggunakan IoT, Internet of Things. So sekarang sistem PLC ni kalau boleh dia nak kawal secara jarak jauh, guna wifi ke, bluetooth ke, dan macam-macam lagi. Okay, antara jenama asas, okay, sekarang kita nak bincangkan pasal domestik punya lah. Sebab kita pun lebih kepada bidang domestik. Okay, antara jenama yang saya tahu menggunakan PLC dengan IoT untuk domestik ialah jenama Son Off. Dekat mana sistem dia kebanyakannya menggunakan IoT, pada masa yang sama menggunakan PLC untuk mengawal sesuatu data. Okay, di mana kita boleh kontrol lah alat tu dari jarak jauh. So tak perlu susah-susah kita nak pergi balik rumah, tutup on off switch, tutup soket semua. Okay, seterusnya kita ceritakan manfaat PLC dan IoT semasa pandemik COVID-19. Okay, sekarang ni kita cakap terus, tak payah nak baca-baca ni leceh. Okay, manfaat dia yang pertama, contohnya kita kerja dekat office kan. Sekarang kita dah ada Micam 360 yang wireless. Lepas tu kita boleh kontrol lagi dari jauh. So dia melibatkan penggunaan PLC dan IoT, di mana kita boleh kawal benda secara jauh, dan IoT yang kita boleh kawal di atas talian. So tak perlulah kita susah-susah nak pergi balik office. Sebab sekarang pun PKPB kan, nanti kita nak pergi office tak boleh. So kita boleh pantau dari jauh guna alat-alat yang disebutkan. Okay, seterusnya sound off, socket plug dan switch control. Okay, yang ni ialah kegunaan di pejabat ke rumah untuk kawal lampu, kipas, soket dari jarak jauh dengan syarat dia ada wifi. Okay, contoh kegunaan dia, contoh kita sekarang kerja dekat Kelantan lah. So Kelantan kan tak banyak kes lah. Dia nak rumah kat Selangor, duduk kat Kelantan, tersangkut time kerja. So rumah tu kosong, tak ada orang duduk. Jadi bila kita nak on lampu, takkan kita nak dari Kelantan nak ke Selangor semata-mata nak on lampu kan, tak berbaloi. So dengan kewujudannya PLC dan IoT ni, kita boleh kontrol daripada jauh guna handphone je. So bila waktu malam kita boleh on lampu supaya pencuri tak boleh masuk. Nanti dia ingat ada orang. So lebih secure dan lebih selamat untuk rumah kita. Okay, ini merupakan contoh-contoh alat yang saya sebutkan tadi. Yang ni ialah Son of Power R2. Okay, fungsi benda ni dia boleh kawal soket untuk membenarkan arus lalu, dan boleh dikawal secara jarak jauh menggunakan wifi. Okay, ni kita nampak digunakan PLC secara ringkas dalam alat ni untuk membenarkan untuk menjadikan sesuatu program yang boleh dikawal menggunakan telefon bimbit dan menggunakan IoT supaya boleh kawal daripada jauh. Okay, yang ni pula Micam 360. Yang ni saya cakap kita boleh tengok, pantau kita punya office dari jauh tadi tu kan. So kita tak payah susah-susah nak pergi office. Okay, yang ni pula Swiss. Yang ni pun jenama sound off juga. Yang ni kita tak payah nak susah-susah on off switch, kita just control dari phone. Sekarang semua dah canggih, apa-apa pun di hujung jari. So dah canggih lah, tak payah susah-susah dah nak pakai
naik kereta jauh-jauh semata-mata nak off switch. Kan dari Kelantan nak balik Selangor nak off lampu je kan, tak berbaloi. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.